Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila bercakap tentang poligami, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ya, topik poligami lumrahnya memang begitu. Namun, apabila ada yang cuba mengubah hukum poligami dalam syariat Islam, maka ia sesuatu yang kita mesti ambil berat. Terbaru ada seorang individu yang mendakwa bahawa poligami bukanlah daripada syariat Islam. Ia hanyalah adat atau budaya Arab. Secara lebih spesifik, dia menyebut bahawa poligami adalah sunnah jibiliyah dan bukannya sunnah tashri'iyah. Ingat ya, ini bukan khilaf antara para ulama muktabar tetapi pandangan seorang individu. Maka dalam video ini saya akan cuba membetulkan dakwaan tersebut. Ia adalah satu dakwaan yang bukan sahaja salah tetapi amat bahaya. Baik, saya mulakan dengan menjelaskan apakah itu sunnah jibiliyah dan sunnah tashri'iyah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada 3 kategori: sunnah tashri'iyah, sunnah jibiliyah dan sunnah khususiyah. Sunnah tashri'iyah ialah ucapan, perbuatan dan persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi syariat Islam, di mana di dalamnya terkandung hukum hakam. Sunnah jibiliyah pula merujuk kepada ucapan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia yang hidup pada zaman itu dan pada peradaban itu. Ia juga disebut sebagai sunnah ghairu tashri'iyah, yang ini sunnah baginda yang tidak menjadi syariat Islam. Contoh sunnah jibiliyah ialah haiwan yang baginda tunggang, makanan dan minuman yang baginda sukai dan fashion pakaian. Ketiga ialah sunnah khususiyah, bermaksud ia adalah ucapan dan perbuatan yang khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja, tidak untuk diamalkan oleh umat baginda. Contoh sunnah khususiyah yang masyhur ialah baginda berpoligami lebih daripada 4 orang isteri. Sunnah ini haram untuk diikuti oleh sesiapa pun selain baginda. Sebenarnya, pembahagian sunnah ini telah saya jelaskan dalam beberapa video sebelum ini, tetapi tak mengapa kita ulang kaji di sini. Baik, seterusnya, para ulama telah meletakkan beberapa garis panduan bagi membezakan antara sunnah tashri'iyah dan sunnah jibiliyah. Cara yang pertama, sunnah tashri'iyah hanya ada sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat atau diutus menjadi rasul. Sebelum itu ia tidak ada. Selepas baginda diangkat menjadi rasul, barulah ada. Sebagai contoh, melaksanakan solat-solat sunat, baik solat sunat qabliyah, ba'diyah, solat duha, solat tahiyatul masjid, solat malam dan banyak lagi. Ia tidak ada sebelum baginda diangkat menjadi rasul. Solat-solat sunat ini hanya ada setelah baginda diangkat menjadi rasul, sehingga menjadilah ia sunnah tashri'iyah. Contoh kedua ialah menunggang unta atau kuda. Unta dan kuda adalah haiwan yang lazim dijadikan tunggangan manusia pada zaman itu di tempat itu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga lazim menunggang unta atau kuda, baik sebelum baginda diangkat menjadi rasul atau selepas baginda diangkat menjadi rasul. Maka menunggang unta atau kuda adalah sunnah jibiliyah. Contoh ketiga ialah menggunakan selendang. Ia adalah sesuatu yang lazim bagi manusia pada zaman itu kerana selendang tersebut ada pelbagai kegunaan, seperti menutup muka apabila berlaku ribut pasir, mengelak peluh dan menjadi alas apabila berbaring atau tidur di permukaan panas. Apabila selendang itu tidak digunakan, ia disangkut di bahu kanan atau bahu kiri. Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga lazim menggunakan selendang pelbagai guna ini.
baik sebelum baginda diangkat menjadi rasul maupun selepas baginda diangkat menjadi rasul, maka menyangkut selendang di bahu kanan atau kiri adalah sunnah jibiliyah. Cara yang kedua bagi membezakan antara sunnah tasyri'iyah dan sunnah jibiliyah ialah apabila terdapat anjuran atau larangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia menjadi sunnah tasyri'iyah. Ada juga yang memasukkan anjuran atau larangan daripada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, terdapat anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan pelbagai jenis solat-solat sunat, maka menjadilah solat-solat sunat itu sunnah tasyri'iyah. Terdapat suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan dengan tangan kanan, bahkan terdapat ancaman bagi sesiapa yang sengaja enggan, maka makan dengan tangan kanan adalah sunnah tasyri'iyah. Namun tidak ada anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunggang unta atau kuda mahupun menggunakan selendang, maka semua itu adalah sunnah jibiliyah. Seperkara tentang anjuran atau larangan ini, pastikan ia berdasarkan hadis yang sahih atau hasan dan bukannya hadis dhaif, kerana hadis dhaif tidak digunakan dalam penentuan syariat Islam. Sebagai contoh, sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai serban pada waktu yang sama. Terdapat juga riwayat-riwayat yang menganjurkan pakai serban atau menerangkan fadilat, menerangkan keutamaan memakai serban. Namun semua itu riwayatnya adalah lebih rendah daripada darjat dhaif. Maka memakai serban adalah sunnah jibiliyah dan bukannya sunnah tasyri'iyah. Okey, jelas semua? Kalau tak jelas, sila pause dan dengar baik, ya, sebab perkara ini penting untuk membentuk asas kita dalam topik yang kita hendak bahas, iaitu apakah poligami termasuk dalam sunnah tasyri'iyah atau sunnah jibiliyah. Bahkan dalam pelbagai topik lain juga. Sebab tadi saya bagi contoh selendang kan. Sekarang ni ada je orang-orang agama yang mereka pakai selendang. Kita pula tak faham. Wah, itu orang sunnah tu. Wah, itu orang sunnah tu. Padahal daripada mulut mereka itu keluar pelbagai jenis bida'ah. Dan mereka itulah orang yang paling kehadapan mewar-warkan bida'ah, menyebarkan bida'ah dan membela bida'ah. Tapi pakai selendang tu. Orang pun ingat itu orang sunnah. Tak. Itu adalah sunnah jibiliyah dan bukannya sunnah tasyri'iyah. Okey. Sekarang kita masuk ke isu poligami. Apakah ia sunnah tasyri'iyah atau sunnah jibiliyah? Sebelum itu, kita bincang dulu tentang monogami. Sebab apabila kita hendak bincang poligami nanti, ia sangat berkait dengan monogami. Okey. Sama-sama kita maklum bahawa perkahwinan antara lelaki dan wanita sudah sedia ada sejak sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Masing-masing berkahwin mengikut adat masing-masing. Pada waktu yang sama ada juga yang tiada perkahwinan tetapi mereka hidup bersama sebagai suami dan isteri. Apabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul dan turunnya Al-Quran, pelbagai hukum berkaitan pernikahan dari mula seperti pertunangan, lafaz akad nikah, persetujuan wali, sehinggalah kepada kehidupan dalam perkahwinan. Tadi sebelum nak kahwin, sekarang dah kahwin, seperti tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, hak suami, hak isteri, berbuat baik, bergaul dengan baik, batas hubungan jima, sehinggalah seandainya perceraian adalah satu-satunya solusi untuk keluar, maka di sana juga ada hukum hakamnya baik sebelum, semasa dan selepas perceraian. Selepas perceraian, semua itu mula disyariatkan. Okey, satu catatan sisi, jika di kalangan para penonton ada yang tertanya-tanya apa yang saya maksudkan sebagai sebelum, semasa dan selepas perceraian, sila rujuk buku saya yang berjudul Mencari Pahala di Sebalik Perceraian. Boleh muat turun secara percuma, link dalam kotak description.
Ringkasnya, perceraian itu jika dilakukan secara betul, mengikut petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, akan menjadi amal soleh dan sumber pahala bagi pasangan yang akan bercerai itu. Ya? Jangan terkejut. Okey, baik. Kembali kepada topik kita. Sangat banyak yang disyariatkan tentang perkahwinan, baik yang berbentuk hukum hakam mahupun anjuran dan tegahan ataupun adab, sehingga para ulama kita telah menghimpunnya menjadi bab tersendiri. Yang ini apa? Fiqh munakahat. Jika kita semak mana-mana rujukan fiqh munakahat, akan ditemui sangat banyak ayat Quran dan hadis Rasulullah di dalamnya. Rasulullah juga pernah menjalani kehidupan monogami bersama Khadijah radhiyallahu anha. Maka berdasarkan semua ini, monogami adalah sunnah tasyri'iyah. Okey, sebagaimana monogami, poligami juga sudah ada sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Masyarakat ketika itu mengamalkan poligami sesuka hati. Yang ini tanpa had maksimum berapa isteri yang mereka inginkan dan tanpa perlu berlaku adil. Setelah baginda diangkat menjadi rasul, turun ayat ketiga surah An-Nisa yang membataskan jumlah isteri kepada 4 dan syarat berlaku adil kepada semua isteri. Jika dibimbangi tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang sahaja. Dalam arti kata lain, jangan poligami tetapi cukup monogami sahaja. Meskipun ayat itu, ayat ketiga surah An-Nisa, asalnya turun berkenaan para penjaga anak yatim perempuan. Ingat ya, kaedah usul fiqh yang diambil ialah keumuman lafaz dan bukannya kekhususan sebab. Maka kerana itulah dalam beberapa hadis sahih diterangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila turunnya ayat ketiga itu menyuruh para sahabat radhiyallahu anhum yang memiliki lebih daripada 4 orang isteri untuk menceraikan isteri-isteri tersebut dan mengekalkan maksimum 4 saja. Padahal para sahabat tersebut bukanlah penjaga anak-anak yatim perempuan. Para sahabat tersebut bukanlah menikahi anak-anak yatim perempuan. Tapi bila turun saja ayat itu, it applies to all. Regardless whether they are taking care, whether they are guardians for the orphans or not. Demikianlah umat Islam dari saat turunnya ayat ketiga surah An-Nisa sehingga sekarang ini. Dan juga yang akan datang ya, mereka menjadikan ayat tersebut dalil bahawa poligami terbatas kepada maksimum 4 orang isteri dan dengan syarat berlaku adil kepada semua 4. Jika bimbang tidak dapat berlaku adil, cukup monogami sahaja. Umat Islam dari saat turunnya ayat ketiga surah An-Nisa sehingga kini dan yang akan datang tidak membataskan hukum ayat tersebut, hukum yang terkandung dalam ayat tersebut kepada para penjaga anak yatim perempuan sahaja. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperkenalkan beberapa perkara yang khusus dalam kehidupan poligami seperti pembahagian hari giliran, bolehnya menziarahi isteri yang bukan dalam giliran dan membuat undian bagi isteri yang ikut bermusafir. Rasulullah juga melarang beberapa perkara dalam kehidupan poligami seperti tidak boleh memadukan antara dua perempuan yang bersaudara baik persaudaraan di pihak ayah, ibu mahupun kerana persusuan. Semua ini beserta dalil-dalilnya telah saya jelaskan dalam buku saya 202 pelajaran berkenaan poligami. Bukan 202 sebab anda perlu poligami, tetapi 202 pelajaran berkenaan poligami. Selain itu, meskipun ia melibatkan poligami, semua hukum, anjuran, tegahan, adab berkaitan monogami tetap diguna pakai ke atas kehidupan poligami. All that is related to monogamy also applies to polygamy. Semua hukum fiqh munakahat berkaitan monogami tetap diguna pakai, apply ke atas poligami. Atau dalam susun kata lain, ni nak bagi faham betul sebab tu tadi saya mulakan dengan monogami dulu. Okey? Baik, dalam susun kata yang lain, fiqh munakahat monogami diguna pakai ke atas poligami. Cuma
poligami ada beberapa hukum tambahan. Oleh kerana itulah apabila para ulama membicarakan fiqh munakahat dalam kitab mereka, baik kitab yang tersendiri atau kitab yang besar, ada satu jilid khas munakahat sahaja. Pada mulanya mereka bincang fiqh munakahat monogami, kemudian fiqh munakahat poligami. Ini kerana fiqh munakahat monogami tetap diguna pakai sebagai fiqh munakahat poligami, cuma bagi poligami ada beberapa hukum fiqh tambahan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempraktikkan kehidupan poligami berdasarkan hukum, anjuran, tegahan dan adab yang baginda sendiri ajar ataupun yang ada di dalam Al-Quran. Maka berdasarkan semua ini, poligami adalah sunnah tashri'iyah dan bukannya sunnah jibiliyah. Ringkasnya, berdasarkan cara yang saya jelaskan di awal video ini, berdasarkan cara membezakan antara sunnah tashri'iyah dan sunnah jibiliyah. Okey? Monogami dan poligami adalah sunnah tashri'iyah. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempraktikkannya sebagaimana ia dipraktikkan sebelum baginda diangkat menjadi rasul, tetapi dengan pelbagai hukum, anjuran, tegahan dan adab yang baru diperkenalkan setelah baginda diangkat menjadi rasul, sehingga menjadilah ia sunnah tashri'iyah. Saya ulangi lagi dalam susunan kata yang lain ya. Perkahwinan monogami dan poligami kedua-duanya adalah sunnah tashri'iyah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempraktikkannya sebagaimana ia dipraktikkan sebelum baginda diangkat menjadi rasul, tetapi baginda mempraktikkannya dengan pelbagai hukum, anjuran, tegahan, adab yang baru diperkenalkan setelah baginda diangkat menjadi rasul. Baik, di awal video ini saya ada nyatakan bahawa dakwaan poligami adalah sunnah jibiliyah dan bukannya sunnah tashri'iyah, adalah satu dakwaan yang bukan sahaja salah tetapi amat bahaya. Ada beberapa sebab kenapa saya katakan ia bahaya ya. Antaranya pertama, dakwaan poligami adalah sunnah jibiliyah adalah satu tuduhan yang berat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ia bererti baginda mengabaikan semua hukum, anjuran, tegahan, larangan syariat apabila baginda berpoligami. Dakwaan itu menuduh baginda tetap berpoligami mengikut adat kebiasaan masyarakat Arab meskipun baginda sudah diangkat menjadi rasul dan Al-Quran sudah mula diturunkan dan di dalamnya terdapat hukum hakam yang berkaitan dengan poligami. Kedua, kefahaman yang mendakwa poligami adalah sunnah jibiliyah membataskan ayat ketiga surah An-Nisa kepada para penjaga anak yatim perempuan sahaja. Maka pembatasan jumlah isteri kepada 4 dan kewajipan berlaku adil hanyalah untuk para penjaga yang berpoligami bersama anak-anak yatim perempuan di bawah jagaan mereka. Ia bukan untuk para lelaki yang tidak menjaga anak yatim perempuan. Kefahaman ini boleh menyebabkan para lelaki bernikah lagi dan lagi tanpa jumlah maksimum dan tanpa perlu bersikap adil kepada isteri-isteri mereka itu. Sebab ayat itu untuk penjaga anak yatim. Kami bukan penjaga anak yatim. So that ayat doesn't apply to me. Okay? Dan firman Allah yang bermaksud jika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil maka nikahilah satu saja, tidak diguna pakai, doesn't apply kerana itu hanya ditujukan kepada para penjaga anak yatim perempuan. Nota penting ya, ini bukan ajaran saya, ini bukan ajaran Islam. Saya cuma nak memberikan, nak menerangkan natijah buruk, natijah bahaya, implikasi bahaya daripada kefahaman bahawa poligami adalah sunnah jibiliyah. Okey, jangan pergi potong video dan kata saya pula yang mengajar benda ni. Okey, baik. Okay, tadi bahaya pertama, bahaya kedua, bahaya ketiga. Dakwaan poligami adalah sunnah jibiliyah akan menyebabkan seseorang itu hanya melaksanakan perkahwinan pertama berdasarkan syariat Islam. Kemudian dia akan bernikah lagi dan lagi
tanpa memerhatikan hukum, anjuran, tegahan dan adab-adab yang terdapat dalam syariat Islam berkaitan perkahwinan. Contohnya, dia akan menikah lagi tanpa keizinan wali, tanpa akad nikah dan tidak membataskan jumlah isteri kepada maksimum 4. Tidak berlaku adil, tidak memberi nafkah, tidak menjaga hak-hak isteri-isteri tersebut. Dan malah isteri itu menjadi seperti perempuan simpanan. Sebab apa? Syariat doesn't apply. Ikut kefahaman ini, syariat tidak diguna pakai, hukum hakam syariat tidak diguna pakai. Dia juga boleh menjima isteri-isteri yang sedang haid atau dengan memasukkan zakar ke dalam dubur. Ini kerana apabila dikatakan poligami adalah sunnah jibiliyah dan bukannya sunnah tasyri'iyah, maka semua hukum hakam syariat tidak perlu diperhatikan apabila melakukan jima bersama isteri-isteri. Nampak tak kesan buruk daripada kefahaman yang cuba dibawa bahawa poligami bukan sunnah tasyri'iyah. Jadi macam-macam hukum yang berkaitan dengan perkahwinan, baik monogami, poligami, doesn't apply. Sebab kita kena ingat, saya sebut sekali lagi, bila kita kata poligami, hukum monogami pun diguna pakai. It also applies to poligami. Contoh, untuk monogami perlu ada persetujuan wali, perlu ada akad nikah kan. Sama juga untuk poligami pun ada juga semua tu. Bukan untuk monogami saja ada akad nikah yang kena ijab kabul, lepas tu tersasul lah satu nafah apa semua kan. Tapi untuk poligami tak payah. Tak. It still applies. Okay, it still apply. Itu yang baru nak start lah. Sama juga kehidupan dalam monogami turut diguna pakai, it still applies kepada kehidupan dalam poligami seperti menjaga hak-hak isteri, bergaul dengan baik, berbuat baik, bukan saja untuk monogami tetapi juga untuk poligami. Tetapi bila dikatakan poligami adalah sunnah jibiliyah, orang dulu-dulu sebelum datangnya syariat Islam, sebelum Muhammad diangkat menjadi rasul, mereka suka hati je lah layan isteri tu macam mana nak buat baik ke tak baik, kisah tak kisah, diberikan hak atau tidak, bersikap adil atau tidak. Mereka tak kisah langsung. Kan? Jadi ini bahaya satu. Tak tahu macam mana ada orang boleh sampaikan pandangan begini dalam bab hukum. Okey, bahaya yang keempat, sunnah jibiliyah bermaksud adat kebiasaan masyarakat ketika itu. Jika dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan adat kebiasaan masyarakat jibiliyah untuk berpoligami, orang masa kini juga akan menggunakan hujah yang sama untuk melakukan perkahwinan sejenis. Mereka akan berhujah ia adalah adat masyarakat mereka ketika ini di lokasi mereka dan mereka hanya mengamalkan sunnah jibiliyah sebagaimana Rasulullah mengamalkan sunnah jibiliyah pada zaman baginda. Okay? Kemudian ayat 21 surah Ar-Rum tentang pasangan berbeza jantina hanyalah untuk perkahwinan monogami. Adapun perkahwinan poligami, maka boleh saja sesama jantina kerana ia adalah sunnah jibiliyah masa kini di lokasi mereka. Okey, demikian 4 bahaya atau natijah yang amat bahaya daripada kefahaman yang kononnya poligami adalah sunnah jibiliyah. Di sana mungkin ada bahaya-bahaya lain yang tidak sempat saya jelaskan di sini ya. Jadi jelas bahawa tidak akan ada sesiapa yang mengeluarkan pendapat bahawa poligami adalah sunnah jibiliyah, melainkan dia orang yang jahil tentang syariat Islam, jahil tentang maqasid syariat, jahil tentang cara-cara pembahagian antara sunnah jibiliyah dan sunnah tasyri'iyah. Sempit pandangan, lagi dipengaruhi oleh emosi yang amat dahsyat. Moga Allah memelihara kita semua daripada orang seperti ini. Baik, sehingga sini saja penjelasan saya. Tengok nota pun dah habis dah. Okey. Ringkasnya, sebagai kesimpulan, poligami adalah sunnah tasyri'iyah. Jika seseorang itu tidak mampu berpoligami, maka tidak mengapa jika dia monogami sahaja, itu juga termasuk dalam sunnah tasyri'iyah. Apabila dikatakan poligami adalah sunnah tasyri'iyah,
tidaklah bererti semua orang mesti berpoligami. Ini kerana termasuk dalam syariat poligami adalah jika seseorang itu bimbang. Dan bimbang ini perkara yang akan berlaku. Bererti seorang lelaki tu, seorang suami tu, apabila dia hendak berpoligami, dia menilai, he assess the situation, menilai suasana apakah dia mampu berlaku adil atau tidak. Sebab bimbang ni perkara yang akan berlaku. Saya bimbang masuk hutan, saya bimbang nak scuba diving. Jadi dia perkara yang akan berlaku. Jadi sebelum dia nak berpoligami, dia menilai everybody, setiap orang mengenal diri dia. Dan jika dia bimbang, bukan sekadar pasti tak dapat berlaku adil, dia bimbang tidak dapat berlaku adil, maka cukup seorang saja. Okey? Jadi, jika seseorang itu bimbang tidak dapat berlaku adil apabila dia berpoligami, maka hendaklah dia bermonogami sahaja. Jadi, monogami sahaja termasuk dalam syariat poligami itu sendiri. Okey? Justru bermonogami sahaja bagi orang yang ingin berpoligami tetapi bimbang tidak mampu berlaku adil termasuk dalam syariat poligami itu sendiri. Kena ulang 2 kali sebab certain thing saya ulang tu sebab saya tahu macam first time dengar kan. Okey, baik. Saya tutupilah dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.